Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ini saya akan berkongsi dengan anda apakah sebenarnya yang telah berlaku di market global sekarang ni. Ada macam-macam teori keluar sekarang mengenai konspirasi tentang COVID-19. Ada yang cakap ini adalah teori New World Order after COVID-19 dan sebagainya. Okey, melalui research dan tim saya dan pakar-pakar kewangan Islam semua, kita telah merungkai beberapa teori yang telah dikaji dan diteliti apakah sebenarnya yang berlaku sekarang tentang market global dan kewangan Islam seluruhnya di dunia. So, yang pertama, ada 5 poin penting kat sini yang saya akan share dengan anda semua tentang apakah impact kesan daripada COVID-19 ni kepada sektor keuangan dunia, dan juga apakah persiapan yang kita boleh lakukan untuk menghadapi krisis ini supaya kita boleh terus sustain menyara kehidupan keluarga dan juga syarikat kita. Okey, yang pertama kita perlu faham bahawa IMF, iaitu International Monetary Fund, is the main supplier of global debt in the form of money creation and also loan giving. That means is IMF sekarang sedang cuba sedaya upaya untuk mengontrol semua sektor keuangan di dunia dengan memberi loan kepada negara-negara yang miskin. Seperti contoh, banyak negara-negara dan perniagaan yang telah bankrupt ataupun tutup, ada masalah kewangan, dan mereka cuba mengambil kesempatan dengan memberi loan kepada negara-negara ini dan mengambil interest daripada masalah kewangan yang mereka hadapi sekarang ini. So, kita sebagai usahawan ataupun sebagai untuk mengenal pasti kewangan kita, kita perlu berhati-hati. Jangan sesekali terjebak dengan loan yang jahat ini, seperti mengambil loan yang tidak baik, terutamanya loan dengan negara luar. Nombor dua, kita tahu bahawa akan datang ada satu kumpulan dipanggil New World Order ini akan mengintroduce satu currency, di mana currency ini akan berupaya untuk kontrol semua ekonomi global. Dan ini yang sangat menakutkan, kerana sekarang kita faham yang trading sekarang kita pakai US dollar kemungkinan akan digantikan dengan new currency, di mana currency ini cuba diguna pakai untuk kontrol semua ekonomi dan transaksi di dunia. So, ini adalah antara agenda-agenda mereka yang akan yang sangat menakutkan dan cuba mereka lakukan. Nombor tiga, saya nampak dia akan menjadi satu dominus effect ekonomi, as we use the US dollar to exchange in trade our economy, dan kita akan rasa impact dia, kerana bila US dollar ini terjejas, dia terefek. So, keadaan ekspor import dan perniagaan antara negara di antara Malaysia dan juga import di negara luar juga akan terjejas. So, kita sebagai usahawan yang ada terlibat dalam sektor ekspor dan import, kita kena faham tentang currency exchange sekarang ni, bagaimana nak transfer duit ke luar negara dan sebagainya. So, ini semua adalah salah satu cabaran untuk kita teruskan perniagaan kita. Bagaimana kita nak teruskan perniagaan kita sekiranya ada efek domino effect ni terhadap sistem kewangan dunia ini. Alright. So, yang ketiga, saya nampak negara-negara ataupun usahawan bisnes-bisnes yang telah menguncup akibat daripada krisis ini akan
mengalami masalah dalam kewangan dan akan meminjam lebih banyak wang. Jadi di situ dengan bebanan loan yang terlampau banyak, kita akan dapat rasakan bahawa ada segolongan pihak yang cuba ambil kesempatan daripada masalah kewangan ini. So kita kena berhati-hati selepas ini dalam meminjam apa sahaja jenis loan yang tidak patut syariah, dan ini akan memberi impak yang negatif kepada perniagaan dan kehidupan kita sekiranya kita tak kawal situasi berhutang kita dengan pihak-pihak tertentu. Alright. So yang kelima, saya nampak akan ada merging and acquisition from the company, which is saya nampak ada syarikat-syarikat yang besar akan membeli share-share syarikat yang kecil ini untuk memastikan syarikat besar ni mendapat keuntungan daripada syarikat kecil ni, dan syarikat kecil ni terpaksa menjual share syarikat dia untuk terus survive dalam keadaan krisis ekonomi ni. So akan juga banyak di bank-bank, pihak-pihak bank akan nampak banyaknya NPL, which is non-performing loan, di mana ramai usahawan-usahawan yang tak dapat bertahan dalam keadaan semasa ini terpaksa declare bankrupt yang tak boleh bayar loan bank yang tinggi. Sebab tu bila bercakap pasal debt financing ni, kita kena hati-hati, jangan simply ambil loan di luar kemampuan kita. Alright, so 5 poin yang penting ini sangat perlulah kita berhati-hati. Dan saya juga nampak bahawa ada juga kontrol di sektor teknologi oleh negara-negara yang berkuasa antara US dan China ini sedang berperang antara satu sama lain untuk mengontrol dunia melalui teknologi, iaitu teknologi 5G, iaitu mereka cuba kontrol melalui IT, artificial intelligence, robotik dan sebagainya. So saya harap dengan penerangan ini dapat membuka minda anda semua tentang apakah yang telah sedang berlaku di market global crisis ini, supaya kita mendapat cari jalan untuk terus survive dan membuka minda kita untuk berfikir lebih lanjut tentang bagaimanakah arah tuju krisis selepas COVID-19 ini. Sekian, terima kasih.